Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Hasha. Hari ini kita akan belajar tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Dalam tema 8, Integriti, Unit 24, Berbuat Baik Selalu. Okey, sebelum tu kita akan lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Manakala ayat majmuk pula ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat tunggal disambungkan oleh kata hubung seperti dan atau kecuali tetapi sambil. Selepas ni kita akan lihat bagaimanakah bentuk ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi ayat tunggal dan ayat majmuk, kita akan baca petikan Alice yang baik hati. Kamu boleh rujuk buku teks Jilid 2 muka surat 78 dan 79. Kita akan melihat aktiviti Alice dan keluarganya. Berdasarkan gambar yang akan diberi, terdapat beberapa frasa yang diberi. Daripada frasa yang diberi tersebut, kita akan membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Jom kita lihat gambar yang pertama. Okey, frasa yang diberi ialah makan malam, jiran mereka memangku anak kecil. Daripada frasa ini, kita akan membina perenggan. Tapi sebelum tu kita akan lihat dahulu gambar-gambarnya. Kemudian gambar yang kedua, anak kecil menangis, cuba memujuk, terus menangis. Mahu menolong, meminta kebenaran. Pergi ke meja, berkata sesuatu, mengambil anak kecil itu. Meletakkan, menghiburkan, berhenti menangis. Bersalaman, mengucapkan terima kasih. Selesai sudah kita melihat ke-6 gambar yang diberi. Untuk gambar yang pertama, kedua dan ketiga, perenggan telah pun diberi. Kita akan membaca perenggan untuk gambar yang pertama. Kita perlu menggunakan semua perasa yang diberi. Okey. Alice makan malam bersama dengan keluarganya di restoran Kantan. Di meja sebelah, jiran mereka, Puan Siti, sedang duduk sambil memangku anak kecilnya. Jika kamu lihat perkataan yang berwarna merah, itu merujuk kepada kata hubung. Dan ayat tersebut merupakan ayat majmuk. Okey, kita akan bina perenggan untuk gambar yang kedua. Anak kecil itu menangis. Puan Siti memujuk anaknya supaya diam. Tetapi anak itu terus menangis. Dia tidak dapat menikmati makanan yang dipesan. Kata hubung yang digunakan untuk perenggan ini ialah tetapi. Kita pergi kepada gambar yang ketiga. Alice mahu menolong Puan Siti. Dia meminta kebenaran daripada ibu dan ayahnya. Sekarang kita perlu membina perenggan bagi gambar yang keempat. Diberi Alice pergi ke meja Puan Siti. Kita perlu menggunakan kata hubung lalu. Okey, kemudian untuk gambar yang kelima, kita perlu menggunakan kata hubung serta. Manakala untuk gambar yang keenam, tidak diberi apa-apa. Tidak mengapa, kita akan mula membina perenggan untuk gambar yang keempat. Okey.
Alice pergi ke meja Puan Siti. Dia berkata sesuatu kepada Puan Siti lalu mengambil anak kecil itu. Seterusnya, kita akan menggunakan kata hubung serta. Alice meletakkan anak kecil itu di dalam kereta sorong serta menghiburkan hatinya dengan mainan. Dia terus berhenti menangis. Selepas itu, apa yang terjadi? Gambar yang terakhir untuk perenggan yang terakhir. Puan Siti bersalaman dengan Alice dan ahli keluarganya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Alice kerana membantu menjaga anaknya. Untuk perenggan terakhir, kita menggunakan kata hubung kerana. Maka lengkaplah sudah ke-6 perenggan tentang Alice yang baik hati. Kamu tidak perlu mengikut ayat yang Cikgu bina, perenggan yang Cikgu bina. Kamu boleh membina perenggan sendiri dengan memastikan kamu perlu menggunakan semua frasa yang diberi dan juga kata hubung yang sesuai. Untuk latihan yang seterusnya, kita akan membanding beza ayat tunggal dengan ayat majmuk. Kamu boleh rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 89. Okey, sebelum itu kita akan membaca petikan tentang buat baik dibalas baik. Jom kita baca bersama-sama. Ayah membawa Siha ke kedai buku. Ayah menunggu di dalam kereta. Seorang wanita serta 2 orang anak kecilnya juga memasuki kedai itu. Siha menahan pintu kedai lalu memberikan laluan kepada wanita itu. Kemudian Siha mengambil beberapa alat tulis. Dia membawa barangan itu ke kaunter tetapi dia tidak dapat membuat bayaran. Dia tidak dapat membayar kerana wangnya tidak mencukupi. Wanita tadi menghampiri Siha lalu membayar untuk Siha. Siha mengucapkan terima kasih sambil tersenyum riang. Dia teringat akan kata-kata ibunya. Kata ibu, buat baik, dibalas baik. Okey, sekarang kita akan membanding beza ayat tunggal dengan ayat majmuk. Maksudnya, kamu perlu memilih manakah ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini dan juga ayat majmuk. Okey, mula-mula sekali kita akan mengenal pasti ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini. Okey, jom sama-sama kita cari. Okay, yang pertama, ayah membawa Siha ke kedai buku. Kalau kamu lihat di dalam ayat tersebut tidak mengandungi sebarang kata hubung. Okey, kemudian kita cari ayat yang kedua. Kemudian Siha mengambil beberapa alat tulis. Seterusnya, dia teringat akan kata-kata ibunya. Kata ibu, buat baik, dibalas baik. Itulah ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini. Terdapat 4 ayat tunggal. Jadi kamu kena menyalin semula ayat tunggal ini pada ruang yang disediakan di dalam buku aktiviti kamu. Seterusnya kita akan mencari pula ayat majmuk. Okey, ayat majmuk yang pertama. Siha menahan pintu kedai lalu memberikan laluan kepada wanita itu. Kalau kamu lihat perkataan yang berwarna merah itu merupakan kata hubung. Okey, yang kedua. Dia membawa barangan itu ke kaunter tetapi dia tidak dapat membuat bayaran. Kata hubung yang digunakan ialah tetapi. Okey, kemudian yang ketiga. Dia tidak dapat membayar kerana wangnya tidak mencukupi. Okey, kata hubung kerana. Kita dah dapat 3 ayat. Ada lagi tak? Okey, ayat yang keempat. Wanita tadi menghampiri Siha lalu membayar untuk Siha. Yang ini menggunakan kata hubung untuk.
Ada lagi tak? Okey, yang terakhir. Siha mengucapkan terima kasih sambil tersenyum riang. Kata hubungan yang digunakan ialah sambil. Okey, ada berapa kata majmuk yang diperolehi? Ada 5 ayat majmuk yang kita perolehi daripada petikan ini. Kamu perlu menyalin semula ayat majmuk ini pada ruang yang disediakan. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan bina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Kamu boleh rujuk buku aktiviti kamu muka surat 90 dan 91. Okey, kali ini kita akan melengkapkan perenggan berdasarkan gambar yang diberi untuk petikan bersikap jujur. Bagi perenggan yang pertama telah pun diberi di dalam buku kamu. Siha pergi ke pasar raya bersama dengan ibu bapanya. Mereka keluar dari kereta lalu mereka berjalan ke meter parkir kereta. Okey, seterusnya gambar yang kedua untuk perenggan yang kedua. Okey, untuk perenggan kedua kamu diberi perkataan dan frasa. Kamu perlu menggunakan perkataan dan frasa yang diberi untuk membina perenggan. Okey, perenggan telah cikgu bina. Siha memerhatikan ayahnya membuat bayaran parkir. Ayahnya memasukkan beberapa duit shilling ke dalam meter parkir. Seterusnya, frasa yang diberi, wanita muda mengeluarkan dompet membuat bayaran. Kita akan bina perenggan. Seorang wanita muda berdiri di sebelah Siha dan ayahnya. Dia mengeluarkan dompet daripada beg tangannya. Wanita itu juga hendak membuat bayaran parkir. Gambar yang keempat, wanita muda membuat bayaran, tidak sedar wang tercicir. Perenggan yang telah cikgu bina. Ketika wanita itu sedang membuat bayaran, dia tidak sedar bahawa sekeping wang kertas RM10 tercicir di atas lantai. Seterusnya, Siha mengutip wang kertas memanggil wanita muda. Selepas membuat bayaran, wanita itu terus meninggalkan tempat parkir. Siha segera mengutip wang kertas itu dan memanggil wanita muda itu. Gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir tidak diberikan apa-apa perkataan dan juga frasa. Kamu perlu membina perenggan berdasarkan gambar tersebut. Siha mengembalikan wang RM10 itu kepada wanita muda tersebut. Wanita itu mengucapkan terima kasih. Dia memuji sikap Siha yang jujur. Lengkaplah sudah perenggan bagi ke-6 gambar yang telah diberi. Seperti yang cikgu nyatakan sebelum ini, kamu boleh membina perenggan sendiri. Asalkan berkaitan dengan gambar dan menggunakan setiap perkataan dan frasa yang diberi. Seterusnya, kita akan tulis tindakan berdasarkan situasi menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Kamu boleh rujuk buku aktiviti kamu muka surat 92. Okey, kita akan lihat situasi yang pertama. Kamu terjumpa seekor burung di halaman rumah kamu. Sayap burung itu kelihatan patah. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan? Kamu perlu menulis tindakan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, kamu lihat tindakan yang cikgu telah bina. Okey. Jika saya dalam situasi di atas,
Saya akan meminta bantuan ibu untuk memberikan rawatan kepada burung itu. Apabila burung itu telah sembuh, saya akan melepaskannya. Kali ini cikgu menggunakan kata hubung untuk. Okey, kita lihat situasi yang seterusnya. Ada 2 saja situasi. Kita lihat situasi yang terakhir. Jiran kamu terlupa untuk membawa kunci rumah. Dia tidak dapat memasuki rumah kerana ibu bapanya belum pulang dari tempat kerja. Apakah tindakan kamu? Jika saya dalam situasi di atas, saya akan mengajak jiran saya ke rumah. Saya akan menghidangkan makanan dan minuman sementara menunggu ibu bapanya pulang dari tempat kerja. Boleh kamu nyatakan apakah kata hubung cikgu gunakan? Ya betul. Kata hubung yang digunakan ialah sementara. Maka lengkaplah sudah pelajaran kita berkaitan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Semoga video ni bermanfaat untuk kamu semua. Jika kurang faham ataupun mungkin penerangan cikgu ni terlalu laju, kamu boleh ulang tonton semula video cikgu ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kamu semua. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha. Kita jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.